Makruh makan jeri, makan petai, dan yang khilaful aula, dan juga khilaful aula. Apa maksud dengan makruh dan yang khilaful aula? Jadi beza antara makruh dan khilaful aula ni, kata kata setengah ulama, makruh dan juga khilaful aula dia tidak ada beza, satu makna saja. Makruh tu khilaful aula tu maksud dia makruh. Perkara yang kita buat tak dapat apa-apa, dosa pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Dan kalau meninggalkan dia kerana Allah dapat pahala. Itu makruh. Contoh makruh lagu mana? Semata-mata rokok, semata-mata tembakau, yang tu makruh. Dia tak takhlid dengan benda lain. Dia tak campur lagi. Itu makruh. Rokok ni kalau semata-mata daun rokok, semata-mata tembakau tu, dia tak takhlid dengan benda lain, yang tu makruh. Jadi makruh dan khilaful aula ni setengah ulama kata benda tu lah. Maknanya makruh dan khilaful aula ni satu makna. Tapi kata qil, wa qila ba'duhum, kata setengah ulama, makruh tu dia bawah pada haram. Khilaful aula tu atas sikit. Kemudian makruh ni dia ada dua. Makruh ni dia ada dua. Yang pertama makruh tahrim, hampir-hampir pada haram. Makruh tahrim ni tidak ada dalil yang qat'i, seperti mana dalil haram. Dia tidak ada dalil yang qat'i yang menyebut kata dia itu makruh. Itu dia panggil makruh tahrim. Makruh yang hampir-hampir kepada haram. Macam isap rokok tu lah. Sembayang asap, dekat matahari nak turun, nak tenggelam tak? Makruh. Tapi makruh tahrim. Dia alik tengok dah pukul 7 dah baru sembayang asap. Sembayang waktu tahrim. Makruh tahrim. Kemudian yang kedua makruh tanzih. Yang kedua makruh tanzih. Ini makruh kita sebut dulu. Yang tu dia panggil makruh tanzih. Siapa dia buat, siapa dia tinggal makruh tu, seperti mana makan bawang. Makan bawang putih, makan bawang merah. Kan orang makan bawang putih tak? Kalau kau siap ni dia buat jus, dia buat apa? Dia buat jeruk. Orang laki-laki makan anak tu. Nak bagi power, nak bagi kuat. Dia makan anak tu. Kalau kita berhenti belah style tu, hak tu apa nama ni, bawang putih tu dia buat macam tu. Makruh. Makruh tu kalau kita di makruh macam tu dia panggil makruh tanzih. Siapa dia tinggal, kerana Allah dapat pahala. Kalau lakukan kau tidak ada siksa. Itu dia panggil makruh tanzih. Jadi khilaful aula ni, yang maksud kata khilaful aula ni ialah kalau kita buat kurang elok. Kalau kita buat kurang elok. Kalau kita buat kurang elok. Kalau kita buat juga tidak ada apa-apa. Tak ada kena dosa apa. Tak dosa. Kalau tinggal elok, contoh dia macam mana? Seperti Nabi SAW sabda, la ta'kulu bisyimali. Jangan kamu makan dengan tangan kiri. Makan nasi dengan tangan kiri itu ya. Ada orang nasi dengan tangan kiri kan?
Fa inna syaitana ya'kulu bisyimali. Maka bahawasanya makan dengan nasi, makan sesuatu dengan tangan kiri, maka bahawasanya syaitan pun makan dengan tangan kiri. Dia makan juga. Kalau dia makan juga kurang elok. Itu gapai bagi khilaf ulama. Maka benda yang macam tu Nabi tak buat. Kalau dia makan juga tak dosa. Cuma kurang elok. Itu dia panggil khilaful aula. Maka perkara-perkara yang haram lebih-lebih lagi lah Nabi tak buat. Itu kata amanah. Itu yang kata amanah boleh haram. Dan juga yang makruh dan yang khilaful aula. Kita ni lagi pula benda syubhah lagi Nabi tak buat. Macam daging. Daging ni kalau ke mana ni depa adalah sebab abang tu tengok sampai lori tu tunggu sampai 500 biji duk tunggu nak bawa lah ke daging tu, nak ejak seluruh negara lah. Tiba-tiba puak daging pergi cek tengok tu dia daging macam-macam. Kita dengar katanya 40 tahun dah kita dah makan tu, habis pun benar habis pun. Biasa makan nak ni daging kangaroo, dah, dia duduk di Australia tu kami mana bisa makan. Biasa makan nak daging hati belah, bangkai tu. Mana boleh makan bangkai? Lama dah duduk masuk dalam buku kita. Jahat apa ni. Tapi ustaz-ustaz pun benar-benar juga. Tak bisa makan buku. Dia pun buat kenduri nak murah. Nak murah kat daging tu lah. Benda tu tak yakin lagi tu. Tak yakin lagi. Kita pun pakai niat jadi syubhah. Nabi tak pernah buat benda tu. Pada masa kecilnya dahulu, masa dia budak-budak lagi, Allah Ta'ala dah pelihara dah. Satu hari, ponakan dia Abu Talib bawa Nabi SAW pergi, kita kata pesta lah. Bawa Nabi masih kecil lagi. Bawa dalam pesta tu, Nabi tidur. Allah Ta'ala pelihara. Pesta jahiliah ni maklum saja lah, dia campur negara lah. Allah Ta'ala pelihara. Itu kata amanahnya Nabi. Dia tak akan melakukan perkara-perkara yang haram, yang makruh dan yang khilaful aula. Kita ni kan dosa tak turun. Dosa tangan, dosa mata. Allahu Akbar. Dosa setiap hari. Ada handset dosa. Ada handset dosa. Boleh tengok belakang. Kan? Tak tengok ni mana? Kita nak tengok hak bawah dia, hak atas tu tak? Tengok juga. Kan apa benda? Hak tu benda yang kita tak boleh tu. Sebab itulah apa nama ni, Syekh Fahmi Zamzam kan, dia ijazah hadis musalsal. Qul fi duburi salat Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Bacalah doa selepas daripada sembahyang, sebelum kita wirid subhanallah subhanallah, baca apa? Allahumma inni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. 4 perkataan. Safahani, telah berjabat tanganlah akan daku, kama safahani syekhi, seperti mana telah berjabat tanganlah oleh guru aku. Kita pun jabat tangan dengan dia. Dia pun ambil kat guru macam tu. Kan Syekh Muhammad Alawi ambil lagu tu. Syekh Muhammad Alawi pun hak keturunan Rasulullah tu ambil kat pak dia.
Syekh Alawi Al-Maliki. Syekh Ali Al-Maliki pun ambil dekat guru dia sampai kepada sahabat, dan sahabat tu pernah berjabat tangan dengan Rasulullah macam tu, maka bersambung, maka tangan kita ni berjabat tangan dengan dia kata apa? Ni tanganku yang telah berjabat tangan dengan guru aku sampai ke Rasulullah, maka jagalah tangan ni. Maka jagalah tangan ni. Artinya tangan kamu tu dengan aku ni pernah berjabat tangan. Aku juga pernah berjabat tangan dengan sahabat ni, guru aku pernah dengan guru dia sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah tangan ni. Jangan melakukan perkara-perkara yang haram. Jaga semua. Itulah susah kita. Boleh terima, tapi nak jaga. Jadi Rasulullah ni terpelihara daripada yang haram dan yang makruh dan yang khilaful aula pada masa kecilnya. Dahulu daripada menjadi Rasul, Allah Ta'ala dah pelihara dah. Dan kemudian daripada menjadi Rasul, terpelihara daripada melakukan perkara yang haram, makruh dan yang khilaful aula. Sebab itulah macam dog ni sebab naluri Rasulullah dia tak terima. Dia tak boleh makan. Bukan tak boleh makan, naluri dia tak boleh terima. Dia macam makanan ni, macam makanan orang dia ni binatang ke apa ni, binatang, khususnya binatang dalam buku fiqh. Kita nak tahu burung ni boleh makan ke tak boleh makan. Orang Arab ni dia ada naluri. Itu tak ada pada bangsa lain, tak ada. Itu arwah tu saya cerita. Dia pergi buru di Mekah. Bawa balik buru sekarung. Tapi tak tahu burung ni boleh makan ke tak. Pergi kat Tok Balui tu. Dia ada naluri. Dia boleh pegang ni. Sahih dia dah sahih. Ni wala sahih. Ni tak boleh makan. Ni boleh. Dia ada naluri. Ada dalam hukum fiqh. Benda-benda yang kita syak boleh makan, tak boleh makan, buat pergi kat bawah. Mereka ada naluri. Kita tak ada. Bangsa Ajam tak ada. Bangsa Arab tak ada. Dan wajib kita percaya dan iktikad bahawasanya tidak ada sama sekali, artinya mustahil. Mustahil ni mana tak boleh terima lah pada akal. Kita fikir, memang tak boleh terima di akal. Mustahil di atas segala Rasul itu khianat. Tak ada seorang Rasul yang khianat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang atas yang demikian itu ada mukjizat pada mereka itu. Mukjizat ni Al-Quran. Mukjizat ni perkara-perkara yang menyalahi adat. Itu kita dah sebut dah, kita dah bincang dah. Dalil dia mukjizat. Itu kata Rasul-Rasul ni bersifat dengan amanah. Boleh harap sungguh. Boleh harap sungguh kepada Rasul-Rasul semua. Itu kata amanah. Tuhan nak bagi kepada dia Al-Quran, dia sampaikan. Dia amanah. Dia tak pernah, dia tidak pernah melakukan perkara yang haram, perkara yang makruh, khilaful aula pun dia tak pernah melakukan. Yang ketiganya, wajib kita percaya dan i'tiqad lagi. Satu. Itu cara kenal Rasul ni.
Kena sifat-sifat Rasul dan juga pribadi Rasul. Yang ketiganya, sifat yang wajib di atas Rasul, wajib kita percaya dan i'tiqad, beriman dan berpegang teguh bahwasanya tetap dan sabit bagi segala Rasul-Rasul itu bersifat tabligh. Apa makna tabligh? Tabligh ni makna arti tabligh menyampaikan. Apa yang suruh sampai, dia sampai. Sampai barang yang Allah Ta'ala suruh mereka itu menyampaikan kepada sekalian hamba-hambanya. Jadi dia ada tiga. Tabligh ni dia ada tiga. Tabligh ni dia ada tiga. Yang pertama, disuruhkan mereka itu menyampaikan. Ada yang Tuhan suruh sampaikan. Kamu sampai. Tengok Rasulullah sampai kepada kita banyak. Sebuah Al-Quran 6,666 ayat. Satu pun Rasulullah tak sembunyi. Semua dia sampaikan. Lepas tu hadis-hadis Rasulullah sampaikan kepada kita. Kisah-kisah zaman dulu. Apa yang berlaku pada Nabi Musa, apa yang berlaku pada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, semuanya Nabi cerita. Yang berlaku pada Bani Israel, Nabi cerita, Nabi sampaikan. Itu hal yang disuruh Rasulullah menyampaikan, dia sampaikan. Yang kedua, disuruh mereka itu menyembunyikannya. Ada perkara yang disuruh Rasul-Rasul ini menyembunyikannya. Ini tak payah beritahu kepada umat. Apa dia? Allah Alam. Cuma Nabi bagi bayangan. Lau kuntum ta'lamu, kalau kamu tahu seperti mana aku tahu, maka kamu ni akan menangis banyak lebih daripada ketawa. Apa benda? Nabi tak cerita. Nabi tak cerita apa dia, tapi bayangan ada. Begitu juga tentang hari kiamat. Bila mana Nabi kata kepada Jibril, mata sa'ah, bila kau berlakunya kiamat, ya Jibril. Maka Jibril kata orang yang tanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi Rasulullah sembunyikan. Itu yang disuruhkan sembunyi. Dan yang keduanya disuruh pilih. Disuruh pilih. Menyampaikan ataupun sembunyi. Itu tiga jenis tabligh. Ada kumpulan mengambil semangat tabligh ni, mengambil semangat tabligh, bubuh kumpulan dia, nama dia tabligh, menyampaikan, sampaikan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah. Bagus ya, kan? Kita ada butuh orang, kita tak buat pun. Bisa tak kita pergi cerita ke orang, belum pergi semayang ni dia. Tak. Rasulullah bersifat dengan tabligh. Kita umat pun disuruh bersifat dengan tabligh, menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku ni walaupun satu patah kata. Ni hari kita boleh malam ni, nak tengok siapa orang boleh sampai. Ada pergi ngaji tadi, siapa ngajak sama ngajar tak ada. Dia sampai dulu. Ni hang ngaji dia, ni sampai tahu. Sampai sedap dengan tak sedap tu. Nanti nama tak tahu. Balighu anni walau ayah. Nabi kata,
Sampai walaupun daripada kulit sepatah kata. Tu tengok berapa banyak orang yang kubur. Besok lah kita pergi tengok tu. Besok lah kita sampai Islam tu. Dia mahu ni semua berhala lah, kubur lah. Tak bisa sembahyang. Besok lah kita pergi sampai tu. Walaupun sepatah. Tak. Artinya kita tak tanggungjawab, kita tak sampai lagi macam Nabi pun. Beza tetapi kita kajian. Ya, beza kita kajian yang bergiat, yang apa namanya cok padang, yang kubang kusung, yang kuah. Kajian boleh lah. Betul tak? Kena sampai. Balighu anni walau ayat. Kita bisa pergi ceramah ke luar. Pelihara lah, masa pelihara lah. Sedap ni. Masa-masa lepas yang gila. Tapi kita tu kawan. Kita tu kawan. Sembang kok, bukan sembang. Ni dia berkawan sampai dia boleh berapa lama ni makan nasi semua dah. Patah pun tak cerita apa Islam. Takut. Nak takut apa kali dia makan hitam. Kena sampai. Kenapa? Kerana sifat Rasul menyampaikan. Dan wajib kita percaya dan iktikad bahawasanya tidak ada sama sekali maksudnya mustahil di atas segala Rasul-Rasul bersifat menyembunyikan. Mustahil Rasul-Rasul itu menyembunyikan barang yang Allah Ta'ala suruh mereka itu sampaikan. Dalilnya mana? Dalil atas yang demikian itu ada mukjizat pada mereka itu. Karena itulah Rasulullah sabda, kitmanul ilmi mal'unun. Sembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak sembunyi ilmu-ilmu ni. Cuma kalau kita jadi bomo. Bomo ni mana ilmu hikmah kan? Ada macam kusik ni banyak bomo-bomo yang pakar-pakar. Kita pergi panggil contoh lah. Panggil tu bawa tu ijazah kita mana. Dia ni anak pernah tak diri. Anak pernah. Dia takut kita ada. Orang nak pergi rumah dia ramai. Kita tak pergi. Kadang-kadang mungkin juga. Mungkin juga dia kata apa tu. Dia kata lagi. Muka kedai, muka kedai kak. Lagi. Tapi masa Allah Alhamdulillah salah. Dia masih hidup. Masa tu. Kami daripada pihak Hesa ni. Buat mesyuarat. Dia kita pergi jumpa Tuan Guru. Kita pergi jumpa Tuan Guru ni daripada Hak Kedah sampai ke tadi kita minta amalan. Ilmu hikmah ilmu ni kita minta. Kami pun pergi lah. Pergi kat Pak Sumit bagi lagu ni. Pergi kat Ustaz Awang. Tak boleh tu dan dia kata jadi buat amal lagu ni tu hilak dah apa semua. Pergi Panjang Zudin kopi. Lepas tu Kak Arus tak dapat kopi. Lepas tu tulis lah. Tulis amalan. Pergi kat tu apa ni tu tadi pun juga. Lepas tu sampai kat tu saya ada ingat ni. Dia kata mohon kalau nak ilmu hikmah ni tu pergi kat ayah wifi apa nama ni Nasir Mustafa wifi Kubang Rotan. Dulu kat tu Iman Allah kan, tu Iman Allah dia dekat Pulau Jawa. Saya pun besok lah ambil amalan dia tapi tu mana Allah lah.
Amalan juga ambil lah, tapi ni kita satu orang ni kan, di kampung beliau, pondok beliau, Haji Hamid Banyak. Ni kan mari. Kat dia ilmu hikmah banyak. Tapi dia mikir. Saya pun anak dia Ustaz Habibie di pondok. Habibie dia kata pondok kau jangan ada sembah-sembah. Ya aku nak pimpin kaya kaya dah nak pimpin, ada nak pimpin Ustaz. Hari itu duk masa nak kerja pondok anak itu dia ambil lah dia. Ni banyak benda tak ambil. Lupa lah. Boleh lah. 2-3 hari lepas baru duk cadang kawan ni lah. Ni lah orang ni hari kami. Habis. Arwah tu misalnya kata kalau kau nak ambil ilmu hikmah, pergi kat ayah Nasir Mustafa. Di situ segudang ilmu hikmah. Jangan dia ambil. Tu tuan-tuan semua tengok dalam buku apa doa-doa tu untuk tadi dengan kedah. Tu dah ambil. Lepas tu tak ada. Tuan-tuan guru kita dia tak ikut. Arwah tu dia besar. Dia tahu saya kalau mu nak ayat siapa, aku nak ajak mu main. Ada kitab bertamu dia semua lah. Saya pergi bawa orang lain. Pergi bawa siapa dia tak ingat. Pergi tu apa ni anak nak pergi lah aku kata ni. Dia dah mana dah? Mu pandai-pandai mulut pandai-pandai lah. Rupanya kita bawa orang lain. Dia tu sebenarnya kita pergi seorang-seorang, kita pergi bawa orang lain. Dia saya dah aku dah tak ada. Habis. Tu orang dia tahu orang buat ayat sapak. Ayat sapak tu. Orang kata bid'ah lah apa. Dia kata orang Allah kita habis dah dia. Musa main nak ambil. Aku nak pergi. Kita jadi betul-betul. Yang kita pergi pulak jalan tu, jalan nak pergi ni. Bawa 2-3 orang. Pergi dia temu pandai. Pandai-pandai. Mana ada? Dia tahu mana ada? Pandai-pandai mula dah. Kita pula nama. Rupanya kita tak nak cara. Balik-balik aku menyesal lah ajak dia balik ni. Kawan mati ya? Tak ada. Jadi tak beli untuk pun baca-baca kaedah. Kemudian yang keempatnya, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi segala rasul itu bersifat fatanah. Apa makna fatanah? Cerdik, bijaksana, tajam akal, tembus akal. Itu nama dia fatanah. Bukan setiap bijaksana, bijak sini, bijak sampai ke akhirat. Jadi rasul-rasul ni pada zaman dia, maka dialah yang paling bijak. Di zaman dialah yang paling bijak. Bijaksana ni maksudnya tajam akal. Orang fikir tak temu. Panggillah cendekiawan, panggillah ramai mana pun fikir takkan temu. Tapi kalau dia lari dia fikir temu. Itu dia panggil bijaksana. Tembus akal. Tajam akal. Pemikiran dia tajam. Dia boleh tembus benda hak kebaik, benda hak orang lain tak boleh tembus. Mari dia boleh tembus. Dia macam COVID ni orang tak boleh nampak apa. Dia nak fikir dia nak ubat, dia nak macam-macam. Tak lepas. Sampai manusia pun ni dah. Tapi dia, kalau dia ada rasul, dia boleh fikir tembus akal. Itu kata Rasul. Makna dia cerdik, bijaksana. Fatanah ni makna cerdik.
bijaksana, tajam akal, tembus akal. Nabi Ibrahim. Tiap-tiap tahun Namrud akan buat pesta. Pergi di tokong, pergi di apa nama ni buat ni lah, buat pesta. Dia kata waktu ni, aku nak kata berhala tu. Habis kapok, mau kata, habis berhala. Lepas pada tu, dia ambil kapok tu gantung dekat apa ni Hamzah. Tokoh Hamzah ni tak kata. Ada ni kata dia. Lepas tu balik daripada pesta ni dia kata tu dia habis siapa yang kata ni ada seorang dia kata aku rasa Ibrahim sebab aku tengok dia seorang tapi Namrud pun tangkap Nabi Ibrahim. Tangkap Nabi Ibrahim. Lepas pada tu dia kata siapa yang kata pahala ni? Dia kata qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim tunjuk dulu. Ni Hamzah ni 3 mari kat dia. Satu yang fikir Hamzah, pahala besar tu. Betul ke? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang perbuat, yang kata habis berhala ni, hak besar ni, ni 3 bagi sini, 1 habis tu. Fas'aluhum, dia tambah sikit. Fas'aluhum, tanyalah dia. In kanu yantiqun, tengok dia seko apa tu. Kamu tanyalah mereka itu ingkanu yang tipu. Kalau dia tu boleh berkata, tanya dia. Itu je. Tu kata bijak sana. Kenali habis apa tu? Baru dah masuk dalam kepala mereka. Ni Tuhan apa pun tak boleh buat. Macam mana dia boleh kata hak habis ni? Dia batu. Dia masuklah pula. Satu. Nabi Ibrahim tanya lagi. Tambah sikit. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan hak buat tu Hamzah ni. Dia pun fikir Hamzah ni hak tu. Tunjuk 3 jari kat dia. Fas'aluhum. Tanya dia. Hampa semua pakai Najwa Hamzah ni. Ingkanu yantiqun, sekiranya dia boleh cakap. Tanya. Masuk dua perkara. Dia nak cakap guna dia tokoh. Jadi kalau dia tokoh apa semua. Sebab tu ada yang boleh. Kita tak boleh lah. Kita ni berpegang dengan agama tu moyang kita tak boleh. Tak ada ingat. Terima dah kebenaran tu. Semua terima dah kebenaran. Tak boleh tak ada. Bakah dah. Habis puasa, habis hujung, guna puasa lah. Guna puasa, habis Nabi Ibrahim. Jom kita pergi bakar dia lah. Nak bakar mana? Kayu api tak ada. Siapa dia nazak, siapa dia apa ni, apa nama ni, sedekah bagi api. Sedekah lumuk. Hak yang apa nama ni, hak yang tak bisa dapat anak jantan aku nazak. Kalau dapat anak jantan, beranak ni dapat anak jantan, aku nak cari bagi api, nak sedekah. Beranak anak jantan. Pergi sedekah. Sedekah, kayu api lumuk, sepatu. Sepatu bengkok tu, sepatu bengkok ni. Cuba tuan-tuan bayang. Sepatu, kayu.
Mana daripada himpun sampai terang. Cucuk, nampak guna api dan menjulang tu. Setinggi burung terbang jatuh. Sebab panas. Buat guna? Buat menjadi. Terlebih. Belum kemudian Nabi Ibrahim. Tuhan firman kepada Jibril, wahai Jibril, Nuh hamba aku Ibrahim. Bedanya ada. Kalaulah dia minta tolong pada kamu, bagi pertolongan kepada dia. Kalau dia tak minta tolong, aku lebih mengetahui apa yang sedang dihadapi oleh hamba. Jibril berpindah kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, Allah Ta'ala firman kepada aku, dia suruh aku mari, adakah kamu nak minta tolong kat aku? Nabi Ibrahim kata, dekat kamu aku tak minta tolong. Anda yang tolong. Sebab apa aku ni kekasih Allah? Allah lebih mengetahui tentang kekasih dia. Oh, ini tu. Ikutlah dia berapa. Bina. Lempak Nabi Ibrahim masuk dalam api. Allah Ta'ala firman, ya nak, wahai api, budi jadi olehmu bardan, jadi sejuk. Lepas tu Tuhan apa lagi? Kalau tak kerana api itu jadi sejuk sehingga boleh Nabi Ibrahim mati pula. Bunuh bardan wasalaman tamasi. Wasalaman ada Ibrahim, sejuk dan salam. Kalau sejuk saja, Nabi Ibrahim mati dengan sebab sejuk. Nabi-Nabi semua bijaksana. Nabi kita sendiri bijaksana. Orang temui, orang fikir tak temui, dia boleh temui. Dengan sekira-kira ada pada mereka itu kebijakan yang boleh mematahkan dan mematikan cakapan orang-orang lawan berbantah dengan mereka itu. Banyaklah contohnya. Dan ada pada mereka itu kebijakan yang boleh menyatakan wajah kesalahan cakapan lawannya itu. Cakap ni salah dia lagu ni. Dan pada mereka itu kebijakan membuat keputusan di atas sesuatu pekerjaan. Dan wajib kita percaya dan etikot bahawasanya tidak ada sama sekali mustahil di atas mereka itu bodoh. Macam mana apa? Pok-pok ni lah, pok-pok musyrikin. Sahabat-sahabat saya ajak dia tu, jomlah beriman. Macam mana sahabat-sahabat beriman tu? Qalu amanna. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Dia kata, macam mana kami nak beriman yang bodoh-bodoh tu? Dia agak, dia pandai. Semua orang musyrikin anggap kita orang Islam ni bodoh-bodoh. Tuan-tuan tahu, saya bisa sembang dengan orang Siap. Hampa dengan kami ni, apa agaknya? Kau Islam. Pakai lepas, pakai jubah. Contoh Islam tu. Nama dia, apa nama dia Kiau. Cerita tu dia. Dia kata apa? Kami orang Buddha ni, anggap orang Islam yang pakai lepas pun ni, anggap dia bodoh-bodoh. Mereka anggap kita ni orang bodoh-bodoh. Ada betul. Mereka tu lebih cerdik sebab semua balak. Panjang ni kita buat itu. Fatona maknanya bijak, artinya bijaksana dengan sekira-kira ada pada mereka itu kebijakan yang boleh mematah dan mematikan cakapan lawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas pada ni dia cakap lah lepas pada cakap Rasul ni
dia tak ada panjang kan. Kita reti lah Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wa hdina subul salam wa najina minal dhulumati ilal nur wa jannina al-fawasha wa minha wa اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بعقابنا ولا تحرمنا لها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.